Alright. So, kita akan teruskan dengan soalan yang kedua ini, okey, iaitu soalan struktur dulu. So, kita lihat soalan struktur ya. Okey, penting untuk kamu jawab, okey, iaitu sistem beraja yang menjadi amalan dalam sistem pemerintahan kerajaan alam Melayu terbagi pada dua, iaitu pusat dan juga wilayah. Senaraikan gelaran yang digunakan oleh raja-raja kerajaan alam Melayu. Baik, dua markah. Maknanya kamu bagi dua je. Okey. Dua saja. Tetapi, okey, ramai yang pelajar yang tanya cikgu, "Cikgu, kalau dua je cikgu, kenapa dia bagi ruangan besar ni cikgu?" Jangan tertipu dengan ruangan tu. Ruangan tu jangan tertipu. Sebab sengaja je dia nak bagi ruang besar tu. Sebenarnya jawapan yang kamu boleh berikan, gelaran-gelaran yang boleh kamu berikan adalah seperti kurung, kurung benam, betul? Kemudian satu lagi iaitu raja, raja diraja pun boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, kemudian kalau kamu nak bagi raja di gunung, maharaja di pulau. Okey, raja di gunung, maharaja di pulau pun boleh, tak ada masalah. Okey. So just buat ayat, bukan buat ayat, buat perkataan terus macam tu. Sebab kalau soalan yang ada nombor ni, nombor 1, nombor 2 ni, jawapannya memang straightforward. So tak perlu bina ayat. Straightforward, tidak perlu bina ayat. Ya. Terus dia jawab. Okey, baik. So kalau kamu nak tambah, cikgu raja di raja boleh? Boleh. Raja di gunung, maharaja di pulau boleh? Boleh. Cakravatin boleh? Boleh. Segala gelaran, okey, seperti bodhisatwa, dewa, raja apa semua, itu semua boleh. Ya. Baik. Kemudian kita pergi pada soalan yang B. Okey, jelaskan sistem pemerintahan pusat dan sistem pemerintahan wilayah dalam kerajaan Sriwijaya. Baik. Daripada B ni, nak jawab B, tengok markah. Berapa markah? 4 markah. Bila 4 markah, gunakan strategi yang paling mudah untuk kamu ingat. Iaitu, kalau 4 markah, make sure 2 fakta, 2 huraian. Macam tu. Ya. Ada 2 fakta, 2 huraian. Jadi, apakah fakta-fakta yang kamu boleh gunakan? Okey, dalam kerajaan Sriwijaya. Baik, mudah saja. Sebenarnya dia ada 2 kan? Satu pusat, satu wilayah. Bermakna kamu kena berikan mula-mula fakta yang pertama, okey, berkaitan dengan kerajaan pusat. Sistem pemerintahan pusat. Baik. So, pemerintahan pusat dibantu oleh siapa? Anak-anak raja. Okey. Anak-anak raja terdiri daripada siapa? Terdiri dari okey, terdiri dari siapakah nama anak-anak raja yang kamu ingat? Dari ingat lagi tak? Okey, iaitu terdiri dari Yuvaraja. Okey, dan okey, Pratiyuvaraja. Ingat lagi tak? Okey. Ingat lagi tak? Okey, iaitu Yuvaraja dan Pratiyuvaraja. Okey. So boleh, ini tak ada masalah sebenarnya. Okey, dia ada okey, Yuvaraja, Pratiyuvaraja, Raja Kumara. Raja muda tu adalah raja yang akan menggantikan sultan. Raja muda. Ya, sebenarnya Yuvaraja dan Pratiyuvaraja tu ialah anak-anak dia. Ya, putera mahkota juga adalah pengganti sultan. Pengganti sultan sebenarnya. Okey. Baik. Ya, boleh. Pemerintahan pusat dibantu oleh okey. Kalau kamu kata rasa macam, cikgu, kalau saya tak buat anak-anak boleh tak? Boleh. Tapi kamu kena gantikan dengan pembesar. Pembesar. Boleh.
Terdiri daripada Yuva Raja dan Prati Yuva Raja. So, huraian ni cikgu, saya nak huraikan apa cikgu ni? Daripada Prati Yuva Raja dan Prati Yuva Raja ni cikgu. Sebenarnya kamu boleh bagi tahu bahawa okey, pentadbiran ini juga, okey, pemerintahan pusat turut dibantu oleh golongan apa? Golongan agama. Ya betul. Okey, golongan agama, okey, tentera dan pemungut cukai. Dan pemungut pemungut cukai. Cukuplah tu. Tak payah banyak-banyak. Pemungut cukai. Baik, itu pemerintahan pusat. Satu lagi pemerintahan yang kamu kena cerita iaitu wilayah. So, fakta yang kedua, kamu cerita pasal pemerintahan wilayah. Sebab itu kena bagi dua. Ya. Pemerintahan wilayah. Okey. Okey. Kita kata diwakili. Okey. Okey, terbagi ataupun terbagi kepada dua. Terbahagi kepada dua. Iaitu apa? Iaitu kamu boleh uraikan, okey, kedatuan dan okey, pradatuan. Betul? Okey, kedatuan dan pradatuan. Kalau kamu nak mentionkan lagi, kedatuan apa? Kalau kamu rasa nak mentionkan lagi lah. Okey. Kedatuan ialah apa? Wilayah yang diperintah oleh okey, datu keturunan keturunan raja. Keturunan raja. Manakala kalau pradatuan pula adalah kita kata sebagai wilayah juga, okey, iaitu wilayah yang diperintah oleh datu, okey, datu bukan keturunan raja. So, itu perbezaan-perbezaan, okey, pemerintahan pusat dan juga pemerintahan wilayah. Okey. Okey. Dapat. Baik. Kemudian ada yang bertanya, cikgu, macam mana nak buat ayat? Ayat mesti diambil daripada ayat soalan. Okey, jelaskan sistem pemerintahan pusat dan wilayah dalam kerajaan Sriwijaya kan? So, kamu boleh buat. Okey. Kalau kamu nak cerita tentang sistem pemerintahan pusat dulu, kamu cerita sistem pemerintahan pusat dulu. Okey, iaitu ayat yang pertama. Okey, sistem pemerintahan pusat. Okey. Okey, pusat dalam kerajaan, okey, Sriwijaya. Okey, Sriwijaya, okey, dibantu, okey, adalah, kita kata adalah, okey, raja, okey, dibantu oleh pembesar yang terdiri daripada Yuva Raja dan Prati Yuva Raja. Okey. Selain itu raja turut dibantu oleh okey, kamu sambung lagi huraian. Kemudian dia nak masuk fakta yang kedua. Selain itu ataupun seterusnya, okey, pemerintahan ataupun sistem pemerintahan wilayah. Okey, pemerintahan wilayah pula okey, terbagi kepada dua, iaitu kedatuan dan pradatuan. Macam tu. Itu cara bagaimana untuk kamu jawab soalan. Dapat? Yang bawah tu ialah ayat jawapan. Bagaimana nak bina ayat jawapan. Ni ayat jawapan. Ya. Yang atas ni adalah fakta-faktanya. Ini fakta-faktanya. Nak ambil ke? Nak ambil lah. Masing-masing tengah menulis. Kalau dah, tulis dah. Jangan korang diam aja.
Dah Rifah. Okey, baik. Bagus Rifah. Yang ini bab berapa? Bagus. Okey, kalau sistem pemerintahan, okey, ini adalah bab yang kedua. Bab 2. Kalau sistem pemerintahan, bab 2. Okey, bab 1 tentang kerajaan alam Melayu. Konsep, kan? Okey. Budaya. Itu bab 1. Bab 2 tentang pemerintahan. Ya. Baik. Ini bab 2 dan biasanya okey, soalan-soalan kalau katakan soalan nombor 2 ni kan. Okey. Kalau nombor 2 ni soalan A, B, kemudian juga C semua berkaitan bab yang sama. Dia tak ada lagi nombor 2A daripada bab 2. Soalan B bab 3 atau soalan C bab 4 tak ada. Dia mesti sama bab juga. Dia sama bab juga, ya. Baik. Kita lihat soalan yang C. Bagaimanakah anda menunjukkan kesetiaan anda? Bagaimana anda menunjukkan kesetiaan anda kepada raja dan negara kita pada hari ini? Hari ini. Ini soalan kehebat. Berapa markah? Okey, soalan kehebat ialah 4 markah. Bila 4 markah, kita guna strategi yang sama. 2 fakta, 2 huraian. So, kita boleh buat 2 fakta dan juga 2 huraian. Macam tu. Baik. So, untuk menunjukkan kesetiaan, apa yang kita boleh buat? Cikgu, kalau saya tak nak huraian, saya nak bagi 4-4 tu fakta, boleh cikgu? Boleh. Ya, betul, Ayu. Itu yang memang jawapan yang kita cari. Iaitu yang pertama sekali, iaitu kita kena memberikan taat setia kepada raja dan negara. Bagaimana caranya? Okey, so ini fakta. Okey, memberikan taat setia kepada raja dan negara. Contohnya dengan cara apa? Okey, iaitu kita menghormati lambang-lambang kebesaran. Okey, lambang kebesaran raja dan negara. Okey, seperti apa? Okey, seperti kalau kita nak bagi contoh pun boleh. Seperti jata negara. Okey. Seperti jata negara dan jalur gemilang. Okey, jalur gemilang. Ini semua adalah lambang-lambang kebesaran raja dan negara. Ya. So itu kamu boleh berikan contoh. Menghormati. Baik. Selain daripada itu, apa lagi yang kita boleh berikan untuk kita menunjukkan kesetiaan? Iaitu kita boleh dengan cara apa? Okey. So kita berikan fakta yang kedua, yang seterusnya. Okey, iaitu kita sanggup berkorban demi negara. Okey. Demi raja dan negara lah. Raja dan negara. So macam mana tu? Sanggup berkorban. Kita boleh kata bahawa kita boleh untuk apa? Untuk menyertai pasukan keselamatan. Caranya, kita boleh menyertai pasukan keselamatan. Okey, seperti apa? Seperti tentera, dan polis. Dan polis di Raja Malaysia. Kalau kita buat polis Raja Malaysia ni kena M lah kan, besar. So, polis di Raja. Macam tu. Baik. So, bagaimana nak jawab soalan ini, cikgu? Bagaimana ayat dia? Tengok soalan Bagaimana anda menunjukkan kesetiaan anda kepada raja dan negara kita pada hari ini? Okey. Baik. Ingat, bila perkataan ini ada perkataan anda, maknanya kena tukarkan kepada saya. Saya jadi saya menunjukkan. So ambil daripada ayat tu. Okey, cuma gantikan kami, tak boleh. Anda tu maknanya saya. Ya. Saya menunjukkan.
kesetiaan saya, okey, kepada raja dan negara. Okey. Okey. Dengan okey, dengan terus kepada fakta satu. Dengan memberikan tak setia kepada raja dan negara. Okey. Iaitu kita pun kata apa? Saya akan menghormati lambang kebesaran raja dan negara seperti Jata Negara dan Jalur Gemilang. Titik. Kemudian kamu gunakan pendanda wacana. Selain itu, saya juga okey, terus sanggup berkorban demi raja dan negara. Okey, huraiannya saya akan okey, apa? Menyertai pasukan keselamatan seperti tentera dan polis diraja Malaysia. Okey, apabila meningkat dewasa nanti. Boleh je. Dapatlah di situ 4 markah. Faham? Hmm. Ada soalan? Dah lama duduk ni. Hmm. Ada soalan Rani ya? Tengah menyalin ke kamu ni? Tak ada kot. Okey. Saya ikut tengah nyalin ni. Sila, 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 sila. Okey. Sila, sila, sila. Ingat bila nak jawab soalan-soalan macam ni, okey, pastikan kamu okey berikan all out. Apa juga yang ada dalam kepala tu keluarkan. Jangan takut-takut. Jangan bimbang-bimbang. Nanti salah ni nanti macam mana? Ya, kalau dah salah tu salah lah. Kan? Tapi mesti berani memberikan memberikan fakta dan huraian. Jangan takut-takut. Okey. Baik. Kalau dah siap, Liz dah, kita akan pergi kepada soalan yang ketiga. Seterusnya. Hmm. Soalan ketiga, kecemerlangan masyarakat kerajaan Melayu. Hmm. Okey, dah siap? Kalau dah siap, tulis dah. Okey, dah. Okey, ramai yang kata dah. Dah siap. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Kita pergi pada soalan yang ketiga. Baik, kecemerlangan masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, kalau kita lihat di sini, kecemerlangan masyarakat kerajaan alam Melayu dapat dilihat melalui hasil seni bina yang dihasilkan mereka. Buktikan kerajaan Angkor maju dalam kegiatan seni bina. Ini senang sangat. Okey, dia minta bukti. Buktinya apa? Iaitu kalau kerajaan Angkor, apa yang kerajaan Angkor ada dalam kegiatan seni bina? Okey. Okey, so kita tahu bahawa masyarakat Angkor ini ada membina apa? Barik. Pandai. Membina barik. Okey. So, membina barik. Apa itu barik? Iaitu takungan air. Okey, yang besar. Takungan air yang besar. Baik, apa kegunaan dia? Okey, huraiannya kegunaan dia adalah untuk kegiatan untuk mengairi. Okey, mengairi sawah padi. Okey, di sekitar okey
kawasan baris tersebut. Baik. So, dan satu lagi, angkur tom boleh. Boleh. Satu lagi iaitu selain daripada angkur tom. Terdapat juga, kita tahu ada binaan. Okey, binaan candi. Okey, binaan candi dan monumen. Seperti apa? Seperti Angkor Wat. Bukan kapal, Angkor Wat. Ini yang terkenal Angkor Wat dan Angkor Tom. Angkor Tom. Yes. Okey, terdapatnya binaan candi dan monumen seperti Angkor Wat dan juga Angkor Tom. Kita ambil, bukan kita tak nak ambil macam kapal ke, memang mereka ada benda kapal, boleh juga. Kan, Nuri? Tapi kita ambil yang senang nak ingat. Yang senang nak ingat, Baris, okey, Angkor Wat, kan, dan Angkor Tom. Jadi kita ambil yang senang-senang nak ingat. Senang nak ingat, tapi memberi markah. Jadi itu yang kita nak. Baik. Okey. Okey. So, bagaimana nak membina ayat jawapan? Ayat jawapan tu seperti biasa kita ambil daripada ayat soalan lah. Kerajaan Angkor, kita ambil daripada ayat, maju dalam kegiatan seni bina. Okey. Seni bina. Kerana masyarakat, okey, mereka, masyarakat Angkor telah, dan kemudian masuk kepada fakta yang pertama. Telah membina baris, iaitu takungan air yang besar. Titik. Kemudian takungan ini atau baris ini digunakan untuk mengairi sawah padi di sekitar kawasan baris tersebut. Kemudian fakta yang kedua, selain itu, okey, kerajaan Angkor juga telah membina candi dan monumen seperti Angkor Wat dan Angkor Tom. Okey, dah cukup. 3 markah. Ya. So itu cara membina ayat jawapan. Okey. Baik. Soalan yang seterusnya. Candi Borobudur yang terletak di Magelang. Ya. Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah merupakan candi yang masyhur, yang famous sehingga hari ini. Jelaskan ciri-ciri binaan candi tersebut. Candi Borobudur, candi yang besar tu sebenarnya. Okey. Iaitu apa yang dia buat. Okey, apakah ciri-ciri dia? Baik, tengok kepada markah. Markah berapa? 3 markah. So sama macam yang sebelum ini. So kita boleh bagi 2 fakta, 1 huraian, 1 huraian 2 fakta. Boleh je mana-mana. Baik. So jelaskan ciri-ciri binaan candi. Mula-mula sekali kita kena tahu. Candi Borobudur ni candi untuk agama apa? Okay, candi untuk agama. Siapa tahu? Agama. Ya ke? Nuri. Sebenarnya untuk Borobudur, okey, patung yang kamu tengok, cikgu pernah bawa korang kan pergi Borobudur ni banyak kali kot. Cikgu bawa kamu semua pergi ke Borobudur tu dekat atas sekali. Dekat atas sekali ada patung apa? Ada patung siapa? Ada patung Buddha. Ya, maknanya candi ini untuk agama Buddha. Mentionkan kat situ. Ya, agama Buddha. Yes. Okey. Baik. Itu candi untuk agama Buddha. Kemudian kita bagi tahu bahawa apa? Candi ini adalah candi Buddha yang terbesar. Terbesar di dunia. Paling besar terbesar di dunia. Itu candi Buddha. Okey. Dan kita boleh mentionkan tentang memiliki, dia ada macam level-level dia kan. Ya, ada. Ada. Memiliki beberapa tingkat.
Okey, so dia ada ketinggian memiliki beberapa tingkat. Okey. Dan berbentuk gunung, ya, gunung yang bersegi-segi, segi macam tu. Okey, so cukup tak 3? Cukup. Bila dah ada tu 3 tu, teruslah bina ayat jawapan. Jangan kamu tunggu-tunggu, kan? Kalau dalam exam terus, okey, menulis jawapan. Okey. Okey, dapat? Dapat. Okey, baik, bagus Rania. Okey. So kita pergi. Okey, baik, bagus Sarah Safia. Okey, dan kita pergi kepada soalan C. Soalan C ni memang soalan kebat lah selalu kan. Soalan kebat ya. Iaitu soalan C. Mengapakah kita perlu memelihara seni bina bersejarah yang terdapat pada hari ini? Mengapa? Why? Untuk kita, okey, untuk kita pelihara. So, kita kalau nak buat ayat jawapan, kita kena mulakan dengan kita perlu ambil pada ayat soalan ni. Kita perlu memelihara seni bina bersejarah kerana, macam tu. Okey, maknanya di sini kalau nak bina ayat dia mesti mula dengan kita haruslah memelihara, okey, seni bina bersejarah kerana, macam tu. Okey. So antara poin yang paling penting kamu boleh letakkan iaitu poin dia yang pertama, okey, iaitu okey, boleh dijadikan rujukan. Okey, reference. Okey, ataupun boleh jadikan rujukan atau bukti kukuh. Okey, atau bukti kukuh. Okey. Peristiwa yang telah berlaku. Peristiwa yang telah berlaku. Itu satu. Baik. Kemudian apa lagi kenapa kita harus memeliharanya? Okey. Dapat, kita boleh tulis juga iaitu dapat mengimbas kembali. Okey. Dapat mengimbas kembali, okey, iaitu detik-detik bersejarah. Okey. Detik-detik bersejarah. Baik. Dan yang ketiga, okey, kenapa kita perlu memelihara seni bina bersejarah ini? Untuk paling penting, untuk menarik kedatangan pelancong ke dalam negara. Titik. Memanglah pelancongan pun salah satu sebab kenapa kita perlu memelihara, okey, bangunan-bangunan bersejarah ini ya. Baik. Dapat dah? Dapat cikgu. Okey. Dah dapat kira 4 markah ke? Belum lagi, belum. Belum. Kan, ada satu lagi kita kena letak. Apa satu lagi kita kena letak? Okey. Iaitu, okey, menarik kedatangan pelancong ini. Jadi apa kebaikannya bila kedatangan pelancong? Maka akan menambahkan pendapatan negara. Dan boleh Nuri, meningkatkan ekonomi. Boleh ekonomi negara. Macam tu pun boleh. Tambahan sikit ya.
Okey. Okey, kalau dah siap dah. Okey. Baik, bagus. Yang Borobudur tadi, okey Nuri. Oh, yang Borobudur tak dapat eh? Hmm. Yang ini. Hmm. Baik. Kita ada masa lebih kurang 15 minit lagi. Boleh tak untuk kita terus kepada soalan bahagian C, iaitu bahagian esei. Boleh? Okey, baik, baik, baik. Okey, kita pergi kepada soalan bahagian C. Okey, iaitu kita pergi kepada soalan bahagian esei teruslah. Kita risau pula, kan? Baik. So, jom kita tengok bahagian C. Baik, bahagian C. Okey. Baca soalan betul-betul Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini. Baik. Untuk bahagian C, sila pilih betul-betul soalan yang kamu boleh jawab saja. Okey. Jadi mula-mula sekali ni di antara dengan 5 dengan 6 ni, kamu kena pandai untuk memilih. Sebagai contoh kita tengok nombor 5. Kerajaan Alam Melayu telah berjaya mencapai kegemilangan dan kemasyhuran dalam aspek pemerintahan ekonomi dan agama. Penguasaan jalan laut antara bangsa membolehkan sebuah kerajaan alam Melayu menjadi masyhur. Jelaskan pernyataan tersebut. Macam boleh jawab. Okey. Baik. B. Bagaimanakah Parti Gajah Mada menyumbang kepada kegemilangan Kerajaan Majapahit? 6 markah. Boleh. C. Pemimpin berwibawa menjamin negara sejahtera. Berikan pendapat anda. Boleh. Ini soalan kebat. 8 markah. Ya. Kemudian, masyarakat alam Melayu. Okey, soalan nombor 6 masyarakat alam Melayu menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi seperti pertanian, perdagangan, mengutip hasil hutan dan laut serta perlombongan dan pembuatan. Baik. Jelaskan faktor-faktor kemajuan penanaman padi dalam kerajaan alam Melayu. Boleh juga. Terangkan kegiatan perdagangan yang dijalankan antara masyarakat kerajaan alam Melayu dengan pedagang luar. Boleh juga. Pertanian merupakan satu perniagaan. Pada pandangan anda, bagaimanakah visi ini dapat direalisasikan? Macam mana matlamat pertanian merupakan satu perniagaan boleh mencapai matlamat dia. Baik. Kalau di antara soalan 5 dengan soalan 6, soalan mana yang kamu akan pilih untuk jawab? 5 ke 6? 6. Okey. 6. 6. Kalau saya 6. Okey. Baik, bagus. Ada yang kata 5, ada yang kata 6. Baik. Tak kisahlah. Okey. 5 ke 6 ke. Okey. Paling penting kamu kena ingat. Okey. Untuk soalan-soalan seperti ini, kamu kena tahu bahawa seandainya kamu milih soalan nombor 5 contohnya, ataupun soalan nombor 6 lah. Contohnya soalan nombor 6 Kamu ambil soalan nombor 6. Bila soalan tu kamu nak jawab, 6 markah, maka terus guna strategi 3 fakta, 3 huraian. Kerana apa cikgu? Pada peringkat sekolah menengah, kena ingat 1 markah bersamaan satu ayat. Maknanya kalau kamu nak 6 markah, maka kamu kena buat 6 ayat. Kalau 8 markah, maknanya kamu kena buat 8 ayat. Faham? Cuma, cuma kadang-kala, kadang-kala boleh tak jadi 8 markah tapi 4 ayat.
Boleh tak? 8 markah tapi menggunakan 4 ayat. Boleh tak agak-agaknya? Boleh. Boleh. Dengan cara apa, cikgu? Iyalah. Katakan kamu buat. Kamu buat satu ayat macam ni. Kemudian kamu gunakan kata hubung. Apa kata hubung? Dan. Okey, serta. Kemudian kamu sambung lagi ayat yang kedua. Maknanya di sini sebenarnya dua ayat telah digabungkan menjadi satu. Tapi kalau digabungkan menjadi satu, markah dia macam cikgu. Markah dia masih lagi satu-satu. Maknanya satu di sini, satu markah. Satu lagi di sini. Okey, markah yang kedua. Walaupun ada dan serta. Dia gabung ayat tu. Dia gabung menggunakan dan atau serta. So, dia sebenarnya actually dua ayat. Ya, menggunakan kata gabung. Menjadi ayat majmuk. Majmuk? Ya, ayat majmuk. Ataupun ayat gabungan, ayat majmuk. Faham? Faham okey. Baik. Seterusnya, bila kamu dapat soalan. Okey. Contohnya lah. Kalau kita katakan kamu dapat soalan, contohnya soalan yang ke-6 kan. Okey, faktor-faktor kemajuan penanaman padi. Okey. Katakan kamu nak buat yang ini, kamu terus sketch jawapan. Sketch tu maknanya kamu tulis secara ringkas jawapan dia. Okey, kamu tengok, okey. Soalan A, faktor-faktor kemajuan penanaman padi. Okey, faktor dia apa Okey, kamu terus sketch kat bawah. Okey, pertama sekali, tanah yang subur. Okey, baik. Apa lagi? Kemudian juga, okey, sungai. Okey, terdapat, kita kata di kawasan, okey, kawasan, tepi sungai. Yang mana kita tahu tepi sungai tu apa yang berlaku? Ya, bentuk muka bumi sesuai. Okey. Ya. Okey. Kawasan tepi sungai yang mana, okey, kita boleh tulis kat sini. Okey. Sungai digunakan untuk apa? Digunakan untuk Laluan. mengairi. Mengairi kawasan sawah padi. Okey. Baik. Kalau cikgu, kalau katakan tanah yang subur ni, kalau saya nak buat fakta boleh cikgu? Boleh. Fakta satu, tanah yang subur. Okey, kamu tahu kan tanah untuk penanaman padi tanah apa? Okey, iaitu tanah yang subur iaitu kita kata kawasan, bukan? Tanaman padi. Okey, kita kata bahawa sesuai, okey, ditanam di tanah aluvium. Tanah aluvium kan? Lupalah tu geografi. Ditanam di tanah aluvium yang banyak terdapat. Ya, banyak terdapat di tanah Melayu. Tanah Melayu pula. Di alam Melayu. Okay. Kemudian, kamu juga boleh jadikan yang bawah tu fakta yang kedua. Terdapat, kawasan sawah padi ini terdapat di kawasan tepi sungai. Jadi, sungai digunakan untuk mengairi. Kita kata air sungai digunakan untuk mengairi kawasan sawah padi. Sebab itu, berlaku kemajuan penanaman padi. Baik, itu fakta yang kedua. Baik, soalan ini 6 markah kan? So, kena berikan ayat yang ketiga. So, apa lagi yang ketiga? Okey, yang berkaitan dengan tu. Okey, baik. So, kita boleh beritahu lagi iaitu faktor kemajuan. Fakta yang ketiga iaitu kita boleh kita boleh tulis pemerintah telah membina membina terusan
dan sistem pengairan. Okey. Contohnya apa? Kita boleh buat fakta ataupun huraian yang ketiga. Okey, contohnya adalah barir. Okey. Contohnya, kerajaan Angkor telah membina barir. Okey, untuk mengairi kawasan sawah padi. Mengairi kawasan sawah padi. Dapat? Ini dia. So, bila ada fakta huraian, okey. Baik. So, ini cara bagaimana untuk kamu mendapat 6 markah penuh. Okey. Dan sebaik-baiknya, kalau kamu nak exam nanti, sebaik-baiknya kamu sketch dulu dekat bahagian bawah kertas tu. Maknanya sketch tu tulis secara ringkas. Supaya apa tau? Supaya kamu tak lupa. Sebab kamu ni semua pelupa. Nanti kamu akan lepas tu bila tengah jawab kan, oh aku ingat ni. Bila jawab tiba-tiba, apa yang tadi? Itu situasi yang selalu berlaku. Betul tak? Jadi, kita nak elakkan itu. Dengan cara apa? Dengan cara iaitu kamu sketchkan kat bawah itu dan kemudian bila dah sketch tu, kamu terus membina ayat jawapan. Jangan tunggu-tunggu. Terus bina ayat jawapan. Okey. So, ini cara bagaimana untuk kamu dapat markah penuh bagi setiap satu soalan struktur ataupun esei. Baik. Cikgu akan berikan skema pemarkahan, skema jawapan bagi soalan bahagian C ini. Nak tak? Dan kamu boleh buat di rumah. Boleh? Boleh cikgu. Cikgu akan berikan skema jawapan bagi soalan-soalan ini supaya kamu boleh buat latihan di rumah. Ya, sebagai rujukan. Sebab kamu nanti minggu depan nak exam. Ada yang hari Selasa, ada yang hari Isnin, ada yang hari Rabu. So, tak sempat nanti nak jumpa cikgu. Baik. Last tips. Last tips. Seandainya kamu blank, seandainya kamu tiba-tiba blank, tiba-tiba rasa macam, lupa lah. Baik, bagi cikgu, apakah tips terakhir kalau kamu blank semua? Apakah tipsnya? Bukan, Ayu, bukan. Okey. Ikut first impression, no? Okey, korang dengar sini, Dengar sini. Seandainya kalau kamu tiba-tiba blank, dalam exam. Tiba-tiba blank dalam exam, tak tahulah jawapan dia apa semua kan. Gunakan tips yang terakhir ini. Apakah tips dia? Tips dia adalah sila ingat muka cikgu sejarah kamu. Yang mana cikgu sejarah itu boleh, yang mana yang kamu belajar baru cikgu sejarah itu memang kamu belajar dengan dia, kamu faham. So, ingat muka. Ingat muka guru sejarah kamu. Sebab, bila dengan ingat muka guru sejarah kamu tu, insya-Allah, kalau saya print gambar boleh? Boleh. Kalau, so nanti, bila kamu ingat dalam exam, knowledge kamu dengan knowledge guru kamu akan bersambung. InsyaAllah. Jadi, kalau kamu kata, ya ke cikgu? Tak logik lah. Cikgu nak tanya kamu, macam mana radio boleh keluar lagu? Padahal tak ada apa-apa wire. Cuma ada wire kabel elektrik. Mana Dia datang connect dengan internal. Ya, dia connect dengan internal kan? Dia ada wave kan? Dia ada wave, betul?
So, Ha. sebenarnya sama macam otak kita dengan otak guru kamu. So, ada wave. Kalau kamu ingat muka dia, akan ada wave yang menyebabkan kamu tidak lagi blank. Jadi, gunakan tips yang terakhir. Gunakan apa, kalau guru sejarah kamu nak bayangkan guru sejarah di sekolah, bayangkanlah guru sejarah sekolah. Kalau kamu rasa guru sejarah sekolah kamu tu dia ajar sikit-sikit je tapi kamu tak faham, kamu lebih faham belajar sejarah di dalam kelas online ini, maka kamu bayangkanlah wajah cikgu. Itu je. InsyaAllah akan membantu kamu. Dan ini bukan untuk orang Islam sahaja. Semua orang. Orang Islam, orang India, orang Cina, non-Muslim, semua boleh guna tips ini. Dan ni, janganlah macam tu. Kan? Untunglah korang dapat cikgu sejarah yang handsome. Bukan. Kan? Jadi, jadi boleh bayangkan wajah guru tu, Allahu kan. Boleh bayangkan wajah tu. Kemudian, insya-Allah boleh membantu kamu untuk menjawab soalan. Okey, baik. Ada soalan nak tanya?